أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas segala nikmat kurniaan Allah dengan pelbagai cara, antaranya dengan sentiasa kita berusaha untuk tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman yang sedia ada pada kita. Semoga dengan penambahan, pengukuhan ilmu ini boleh memberi pencerahan ataupun kefahaman yang semakin kukuh sehingga kita semua merasai nikmat kehidupan ini dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan teruskan kuliah kita, kuliah tafsir untuk sama-sama kita baca dan cuba sama-sama kita hayati dan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, wa qala al insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sebegitu kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan segala perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan walau seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Sadaqallahul azim. Itulah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Az-Zalzalah. Al-Zalzalah ni dia memberi makna, dia berkait dengan berlakunya hari kiamat, yang mana Az-Zalzalah ni menggambarkan kegoncangan yang begitu dahsyat kepada bumi ini. Dan ada kelebihan dan sebab turunnya ayat-ayat ini, antaranya seperti mana yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Dia cerita pada satu kali datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta pada Rasulullah supaya ajar kepada dia, baca kepada dia ayat-ayat Al-Quran lah. Makna dia bermaksud untuk cari ilmu, untuk cari bekalan dalam kehidupan ini. Jadi Rasulullah SAW kata, mau bacalah mana-mana 3 surah
yang bermula dengan alif lam ra. Maka lelaki itu bagi tahu, kabura sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Dia kata aku ni dah tua. Hati aku pun dah kerah, dan lidah aku pun payah dah nak baca kalau ayat-ayat yang panjang. Jadi Nabi kata kalau macam tu mu baca surah-surah yang ada hamim. Jadi orang tua ni kata dia beri jawapan yang sama. Dan Rasulullah bagi tahu kalau macam tu mu baca surah-surah yang al-musabbihat, yang mula dengan sabbaha yusabbihu. Jadi akhir sekali orang tua ni kata, macam ni lah wahai Rasulullah, mu baca surah yang jami'ah. Maksudnya dia bermaksud surah yang pendek tapi yang merangkumi, yang boleh dipegang lah. Jadi Rasulullah kata kalau macam tu mu bacalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rasulullah baca sampai ke akhir, dan apabila selesai Rasulullah SAW baca, maka lelaki ni kata wallazi ba'atha bil haqq, demi Allah yang utus kamu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, la azidu alaiha abadan. Maknanya aku tak nak dah hak lain. Aku nak berpegang kepada ayat-ayat surah Az-Zalzalah ni, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang kamu bacakan kepada aku sebentar tadi. Dan dia pun terus berlalu, dan Rasulullah SAW dia sebut aflahar ruwaijil. Aflahar ruwaijil, maknanya beruntunglah lelaki itu kalau dia betul-betul berpegang dengan surah ni. Ruwaijil ni dia tasghir daripada kalimah rajulun. Rajulun ni lelaki. Mana kalau lelaki ni kita sebut rijal, orang yang betul-betul ni. Kalau orang yang ya macam orang kapur ni, bagi dia ada ilmu sikit, dia berpegang betul-betul, jadi tasghir sikit, rendah sikit kedudukan dia, ruwaijil. Apapun Rasulullah SAW puji orang ni, aflaha dia kata, maknanya berjaya, beruntung. Daripada hadis ni satunya nak menunjuk kelebihan kita baca surah ni, dan kita kena faham apabila kita baca, dia bermaksud baca dan kita hayati dalam kehidupan kita, sebagaimana seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain juga menyebutkan apabila turunnya ayat ni, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia dengar, dia menangis apabila dia dengar baca surah ni. Jadi Rasulullah SAW tanya dia, ma yubkika ya Abu Bakar, sebab apa kamu menangis wahai Abu Bakar? Jadi Abu Bakar jawab, abkatni hadhihi surah, apabila aku dengar surah ni menyebabkan aku menangis. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni dia boleh faham dan dia boleh hayati betul-betul makna-makna tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Az-Zalzalah. Ya, Nabi SAW kemudian dia bersabda, "Lau annakum la tukhti'un wa la tudhnibun, la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum yukhti'una wa yudhnibun fayaghfiru lahum." Ialah dia memberi makna Sayyidina Abu Bakar ni menangis kerana dalam keadaan dia ni sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah SAW, sahabat yang begitu kita panggil ikut sepenuhnya apa yang diajar oleh Nabi, itu pun dia rasa kekurangan dia. Sehingga Nabi kata, ialah apa yang kita faham daripada sabda Nabi tadi, kita nak cari seorang ataupun satu kumpulan yang tak pernah buat salah, memang tak ada. Artinya tabiat kita manusia ni Allah Ta'ala buat dengan sempurna,
Tetapi apabila sebut manusia, dia tidak lari daripada silap dan salah. Yang penting maknanya kita kena yakin maghfirah, rahmat daripada Allah. Dalam masa yang sama sebenarnya kita kena berusaha untuk pastikan diri kita ni sentiasa dalam mematuhi, mentaati perintah Allah SWT. Kalau kita rasa tersilap, kita rasa salah, mana kita kena cepat-cepat. Maksudnya kena bertaubat, kena sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebahagian ulama dia bawa hadis, kita baca surah Az-Zalzalah ni dia mewakili nisf Al-Quran, separuh Al-Quran. Cuma sebahagian ulama kata hadis tu hadis dhaif. Tapi untuk kita beramal, untuk ibadat ni tidak ada masalah lah. Nak menunjukkan kepada kita sebenarnya ialah sebutir Al-Quran ni merupakan penawar antaranya yang cukup bernilai untuk kita. Satu surah pun sudah cukup sebenarnya untuk mematangkan kehidupan kita. Bahkan setiap ayat daripada ayat-ayat Al-Quran sudah cukup untuk memandu kehidupan kita. Baik, kita bermula dengan ayat yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah Ta'ala goncang bumi ni, digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Sebab itulah gempa bumi antaranya dalam bahasa Arab dia panggil zilzal, gempa bumi. Jadi kita tahulah apabila sebut gempa bumi ni dia ikut Richter. Kalau Richter tu tinggi, macam Amor pernah pengalaman masa duduk di Mesir dulu, pernah berlaku gempa bumi di Mesir 7 Richter, yang menyebabkan banyak ramai juga banyak bangunan yang runtuh, ramai orang mati. Amor duduk di kawasan tu jauh lebih kurang 40 ke 50 kilometer daripada tempat kejadian, tetapi gegaran tu kita rasai. Kebetulan masa tu lebih kurang waktu asar, kita rasai gegaran di rumah tu nak ayak kuat. Tapi walaupun kuat, dia hanya kawasan tertentu, tempat tertentu. Dan ayat ni maksud zilzal ni, gempa ni, dia tidak bermaksud gempa bumi yang telah berlaku atas muka bumi, tak. Dia bermaksud zilzal di sini adalah zilzal yang menghancurkan muka bumi ni, sehingga akhirnya berlaku hari kiamat. Sebab itulah ulama kata iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha maknanya zilzal wahid, sekali gempa bumi, tapi gempa bumi yang menghancurkan bumi ini. Sebagaimana ayat yang pertama daripada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ada disebut, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan dahsyat hari kiamat ni begitu dahsyat. Baik, dalam ayat ni Allah Ta'ala mula dengan idza. Dia panggil adat syarat. Dia memberi makna, idza ni memberi makna apabila tiba masa, akan tiba masa, apabila berlaku. Apabila berlaku ni dia panggil li tahaqquqil wuqu'. Benda ni pasti akan terjadi. Itu bermaksud. Artinya apabila kita baca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila berlakunya goncangan gempa bumi yang kuat, mana kita yakin benda ni sekarang ni memang tak berlakulah, gempa yang menyebabkan berlakunya hari kiamat. Tapi bila kita baca ayat ni, setiap kali kita baca, kita yakin bahawasanya apabila Allah Ta'ala mula dengan idza dalam ayat ni, kita kena yakin benda ni pasti berlaku. Macam kita baca ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya, mana kita yakin kemenangan tu akan datang. Kemenangan tu akan datang. Kalau zaman Rasulullah SAW, benda tu dah pasti. Maknanya Islam ni macam-macam mana pun, sebab
dia sistem hidup yang mari daripada Allah Ta'ala, maka kita yakin kebenaran dan ya'lu, Islam ni tinggi, wala yu'la alaih. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apabila berlakunya gempa bumi ini, bumi akan ataupun telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandunginya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi athqal ni benda yang berat. Benda yang berat ni sama ada asqal ni pada thiql amwat, dia memberi makna segala makhluk, terutamanya manusia yang mati ni, apabila berlakunya gempa bumi ni dahsyat ni, semua akan dikeluarkan. Itu maksud wa akhrajatil ardu athqalaha. Ataupun athqal ni daripada kalimah thaqala. Thaqala ni semua benda yang sebagaimana hadis Rasulullah SAW, taqi'ul ardu afladha kabidiha amthal al-ustuani minal zahabi wal fiddah. Sebab apa Allah Ta'ala guna kalimah athqal? Antaranya maksud athqal ni ialah benda berat. Siapa dia? Antaranya ialah khususnya manusia itu sendiri. Itu maksud dia. Ataupun makna athqal ni apabila berlaku hari kiamat, bukan setakat manusia, semua sekali benda yang berat, benda yang bernilai di bawah bumi itu semua akan dibangkit, dihancur, semua sekali akan berlaku goncangan yang kuat. Kita panggil gempa bumi lah. Antara gempa bumi ni ialah hak dalam perut tanah tu dia tubik keluar, hak ada atas tanah ni masuk ke dalam, gitulah bagaimana kita faham. Jadi athqal ni dia boleh memberi makna di hari kiamat kelak, semua manusia hak mati semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat akan dibangkit oleh Allah SWT. Bahkan bukan setakat manusia, bahkan semua sekali, termasuk perak, besi, apa semua sekali dah perak, semua akan keluar. Sebagaimana hadis, taqi'ul ardu afladha kabidiha amthal al-ustuan minal zahabi wal fiddah. Akan keluar. Dan di hari kiamat esok, orang yang curi, masa dia duduk atas dunia ni dicuri, dia kata fi hadha qata'tu. Disebab ni lah, kerana kecuri lah, maka kalau ikut hukumnya, apabila curian tu, rompokkan tu terlalu besar, maka dalam Islam, kalau siapa cukup syarat, dia akan potong tangan. Wa yaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qatalt. Orang bunuh kerana apa? Kerana nak duit banyak, kerana nak harta banyak sehingga sanggup bunuh. Di akhirat kelak dia tengok, kerana inilah menyebabkan ni aku sanggup bunuh orang. Hak curi kata kerana harta benda ni lah sanggup dia curi. Wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadha qata'. Adapun orang yang kadang-kadang orang ni kerana harta benda dia sanggup putus hubungan, kita panggil al-qati'u. Orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Antara yang dimurka, dilaknat oleh Allah Ta'ala adalah orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Dan dalam hadis ni dia kupuh sekali. Orang yang memutuskan hubungan silaturrahim ni seolahnya sama taraf dengan orang yang curi, dengan orang bunuh orang. Maknanya besar kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang ni di akhirat kelak, apabila dia tengok benda ni, dia tak caralah. Wa yada'unahu la ya'khuduna minhu syai'a. Kalau di akhirat kelak tengok sajalah, dia tak mikir dah masalah nak emas, nak perak, nak besi, nak harta benda apa semua sekali, fikir macam mana nak selamat diri. Ini gambaran yang Allah Ta'ala beri, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maknanya apabila kita baca ayat ni, kita cuba tadabbur, maknanya kita ni termasuk yang digambarkan yang berat.
Walaupun kadang-kadang kita ni 50 kilogram je berat. Ada orang 100 kilogram. Taklah berat sangat. Tapi dia berat ni, kita kena faham berat antaranya kalau kita manusia ni berat kerana tanggungjawab tu. Kerana amanah yang manusia pikul. Inna aradnal amanata. Ini amanah ni yang menyebabkan kita berat. Berat kita ni bukan sekadar berat tubuh badan kita, tapi berat kerana amanah yang dipikul. Maknanya pemikiran-pemikiran yang kita bawa ni kadang-kadang. Sesebuah negara ke, seseorang tu dia dipandai mulia ke, dipandai hina ke, kadang-kadang dia berkait dengan pemikiran juga. Jadi kadang-kadang orang ni boleh jadi gila. Kadang-kadang orang ni disanjung. Kadang-kadang orang ni dihina kerana apa? Dia berkait dengan pemikiran. Jadi pemikiran tu walaupun pemikiran kita ni tidaklah menyebabkan berat badan kita tu bertambah. Tapi pemikiran tu benda yang berat. Begitu juga kita hidup atas dunia ni sebenarnya berat antaranya kerana amanah yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian ayat seterusnya, apabila berlaku gempa bumi yang begitu kuat ni, yang dahsyat sehingga berlaku hari kiamat ni, manusia akan tanya, semua manusia akan tanya, wa qala al-insan ma laha. Apa yang terjadi ni? Macam orang yang biasalah berlaku gempa bumi atas muka bumi ni, maknanya kita akan jadi bengong, kita akan jadi pening contohnya. Ini gempa bumi di tempat masa tertentu sahaja. Apatah lagi kalau gempa ni gempa yang membawa kepada akhirnya dunia lagilah. Manusia dalam kebengongan. Wa qala al-insanu ma laha. Apa yang berlaku pada bumi ni? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan cerita, akan menyampaikan berita. Bumi akan bercakap. Yalah, kita tahu semua sekali atas muka bumi ini dia akan jadi saksi antaranya kepada kita. Hatta kita sendiri pun akan jadi saksi. Anggota tubuh badan ni sebagaimana kita tahu bukan setakat mulut. Mulut ni masa atas dunia dia jadi saksi pada kita. Maknanya untuk kita saksi pada orang, kita cakap dengan mulut kita. Di akhirat kelak Allah Taala tutup mulut dan anggota lain yang menjadi saksi. Dan antara saksi juga adalah seluruh makhluk Allah Taala termasuk bumi itu sendiri. Bumi itu sendiri akan cerita. Seolah-olahnya Allah Taala beri ruang kepada dia untuk bumi bercakap, bagi tahu kepada manusia apa yang berlaku sebenarnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagaimana ditanya oleh Rasulullah SAW pada satu kali, dia tanya para sahabat, atadruna ma akhbaraha? Mu tahu dak apa maksud ayat ni, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha? Jadi para sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentulah Allah dan Rasul lah yang lebih tahu. Jadi Nabi jawab, fa inna akhbaraha, maksud akhbar di sini ialah an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha. Bahwasanya antara yang akan jadi saksi adalah bumi tempat kita hidup, tempat kita pijak ni, dia akan jadi saksi kepada setiap orang, pada semua orang, lelaki ataupun perempuan, apa yang manusia ni buat semasa dia duduk atas dunia ni, semasa dia duduk atas tanah, duduk pijak tanah, duduk pijak dia ni, bumi tanah ni akan jadi saksi. Maknanya daripada sini kita boleh faham, apabila kita baca ayat ni, kita tak boleh nak berlepas diri. Atas dunia ni kadang-kadang dengan kecerdikan yang ada pada manusia, dengan tipu hela apa semua sekali, kita boleh nipu, kita boleh nusuk, kita boleh sembunyi. Kadang-kadang orang buat salah, satu negara, satu dunia cari tak jumpa sampai mati kadang-kadang, ataupun jumpa tapi selepas berpuluh-puluh tahun. Tapi di akhirat kelak kita tak boleh nak fikir macam tu. Tak boleh nak fikir macam tu. Tak mungkin, mustahil
manusia boleh lari. Maknanya sebab apa? Sebab semua sekali akan jadi saksi. Bukan setakat anggota tubuh badan kita, bahkan bumi itu sendiri akan jadi saksi. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan kita ni sebenarnya bila kita mati, sesalah keadaan macam mana kita atas dunia ni. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Bumi ke langit ke tak menangisi pemergian kita. Yang menangisi pemergian kita adalah kita sendiri. Berdasar kepada amalan kita, niat kita. Sejauh mana niat keikhlasan kita, sebanyak mana amalan kebaikan yang kita buat. Bahkan hadis ada sebut, hatta orang mukmin sendiri pun dia akan menyesal kenapa dia tidak tambah, tak perbanyakkan lagi amalan kebajikan. Kalau orang buat amalan kebajikan pun menyesal, apatah lagi orang yang duduk atas dunia ni lupa langsung tentang Allah Ta'ala, lupa langsung tentang Quran, lupa langsung tentang dosa pahala. Lagilah akan berlaku penyesalan. Ada disebut ayat disandar kepada Sayyidina Ali. Dia ada sebut, apabila orang mukmin ni mati, kalau orang mukmin mati, yang sedih, yang menangis, ada dua tempat. Satu, tempat sujud dia. Tempat kita semaya mana? Semaya di masjid, semaya di surau, semaya di Masjid Haram, semaya di Masjid Nabawi, semaya di rumah kita, semaya di kebun kita, semaya mana hak ni nangis. Sebab apa? Ya, makhluk Allah Ta'ala secara fitrahnya dia akan rasa seronok, suka apabila berlaku ubudiyah, pengabdian ibadat. Jadi tempat mana kita sujud. Sebab itulah kalau salah seorang sahabat, antaranya Abdullah bin Umar, dia ni antara sahabat yang masyhur. Tempat mana Nabi semaya, tempat itulah dia pergi semaya. Selepas kewafatan Nabi SAW, dia ingat ni Nabi pernah semaya sini, dia akan semaya tempat tu. Bukan hanya di Masjid Nabawi, bahkan di tempat-tempat lain pun, kalau dia tahu tempat ni Nabi pernah semaya, dia pernah semaya. Sebab itulah ada ulama kata kita ni kita digalak supaya banyak tempat kita semaya, bukan tempat tu saja. Cuma kalau tu email ni memanglah tempat tu lah. Tak apalah, masa tak jadi tu email, masa kita jadi tu makmum, ataupun masa semaya kita semaya sunat, antaranya kita perbanyak ke tempat sujud kita. Semaya tu banyak tempat, biar dia jadi saksi kepada kita. Dan masa kita mati juga bagi orang mukmin ni, hak sedih adalah laluan amalan kebaikan yang kita buat. Laluan, dia ada laluan, ada jalan khusus nak naik ke langit ni, kita kata secara mudahnya, nak suruh kita mudah faham. Amalan kita ni laluan ni, jalan yang kita lalu ni akan menangis. Kerana apa? Kerana tak ada lah laluan, sebab orang mukmin tu dah meninggal dunia. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Semua ni kerana apa? Kerana dengan izin Allah SWT. Kerana Allah telah memerintahkan begitu. Dia yang merintah, Allah Ta'ala yang perintah, yang izinkan, termasuk pada makhluk bumi ni, tanah ni, supaya jadi saksi. Itu yang perlu kita kena fahami. Bi anna, dia panggil ba sababiyah. Sebab yang berlaku ni semuanya kuasa Allah Ta'ala. Sebab apa? Sampai ke bumi boleh kecek, semuanya kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang arah, Allah Ta'ala yang izin. Ayat seterusnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, maknanya pada hari kiamat ni kak, manusia keluar daripada kubur dengan berkelompok-kelompok. Ashtatan. Tujuan apa? Liyuraw a'malahum. Sebab Allah Ta'ala nak suruh manusia ni tengok belakang. Setiap manusia akan tengok amalan dia. Banyak mana amalan kebajikan yang dia buat, banyak mana amalan kejahatan yang dia buat. Semua sekali manusia tak boleh lari. Semua sekali. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Ashtatan ni ada kata keluar sendiri-sendiri. Sebagaimana kita lahir atas muka bumi pun, seorang-seorang kita, begitu juga di akhirat keluar daripada kubur, daripada perut bumi esok,
Mana seorang-seorang masing-masing tak ada nak fikir dah hak lain, semua jauh pada macam mana nak selamat diri masing-masing. Ataupun maksud ashtatan ni maknanya kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Contohnya ayat yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Di akhirat kelak orang yang bertakwa kepada Allah ni dibawa dalam kelompok yang terhormat. Maknanya dengan kita panggil VVIP lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang bertakwa dia satu kelompok. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Adapun mujrim ni penjenayah. Orang yang buat dosa pada Allah ni, dia ni adalah penjenayah. Atas dunia ni orang yang curi harta negara kita panggil penjenayah. Orang yang rompok harta rakyat dipanggil penjenayah. Orang bunuh orang penjenayah. Orang yang buat dosa pun sebenarnya adalah penjenayah juga. Jadi mujrim. Dia dihumban dalam neraka juga dalam keadaan berkelompok juga. Wirda dalam keadaan letih, dalam keadaan sangat dahaga. Itu antara maksud ashtatan. Baik, ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah yasduru. Yauma idzin yasdurun nas. Pada hari manusia keluar daripada kubur. Yasduru, keluar daripada kubur. Sebahagian ulama dia kaji, dia kata yasduru ni lawan dia al-wurud. Dia ada dua-dua ni Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran. Kalau contohnya kalau berkait dengan air, berkait dengan air. Kalau di sudut makna, kalau al-wurud dia boleh memberi makna al-qudum, maknanya kita datang. Ada datang al-wurud. Kalau as-sudur dia memberi makna ar-ruju', kita kembali. Yasduru juga kalau contoh makna al-wurud ni dia boleh juga memberi makna kita pergi ke tempat air, ke telaga, ke tempat air, maknanya al-wurud kita panggil. Tapi kalau kita dah minum air dah kenyang, dia panggil as-sudur. Maknanya keluarlah daripada tempat air tu. Macam contohnya dalam surah Yusuf ayat yang ke-19. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Al-wurud. Tentang Nabi Yusuf masa tu duduk dalam telaga, ada kafilah mari lalu berhenti di telaga, fa arsalu waridahum. Maka kumpulan tu ada hantar orang untuk waridahum, pergi ke tempat air untuk ambil air. Ataupun dia juga memberi makna kalau as-sudur kalau berkait dengan air, tapi al-insiraf anil ma' ba'dal mil. Dia maknanya sesar daripada tempat air tu, dia baliklah, dia keluar. Itu kita panggil as-sudur. Macam contohnya kisah Nabi Musa dengan dua orang perempuan, ayat dan surah Al-Qasas 23. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Maknanya dua puan ni dengan kambing gembalaan dia duduk jauh sikit daripada telaga. Jadi Nabi Musa tengok dia, tanya sebab apa mu duduk sini. Jadi dia kata aku nak bagi minum kepada binatang aku, cuma aku tak boleh lagi sebab ramai lagi orang. Orang lelaki-lelaki hak lain dengan gembalaan dia aku boleh pergi hatta yusdira ar-ri'a. Yusdira di sini memberi makna dia dah minum belaka, dah siap belaka dah. Dia tuan pun dah minum belaka, binatang pun dah minum belaka, yusdira. Lepas pada sesar tu baru dia pergi. Itu penggunaan yasduru tadi ayat yauma idzin yasduru.
Ertinya apabila Allah Ta'ala guna kalimah yasduru, dia memberi makna manusia semua sekali akan yakhruju dari satu sudut, makna dia keluar, semua keluar daripada kubur nak pergi kepada mahsyar. Tujuannya untuk, antaranya untuk pergi melihat segala amalan dia semasa dia duduk atas dunia. Dan yasduru juga dia memberi makna yarji'u, kembali kepada mana? Ya, sebab kita asal daripada tanah, sebab kita mari daripada Allah Ta'ala, maka kita akan kembali kepada tanah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kembali, kita keluar daripada muka bumi. Allah Ta'ala guna yasduru ni, maknanya kita keluar daripada dunia ni, dan kita dibangkit di hari kiamat kelak daripada mahsyar tu dalam keadaan, kalau orang minum air tu kenyir. Kalau kita ni keluar daripada dunia, kita dah padat, syarat dengan amalan-amalan yang kita buat atas dunia ni. Itu antara maksud Allah Ta'ala guna yasduru. Yauma idzin yasdurun nas. Keluar daripada perut bumi ni, keluar daripada kubur dalam keadaan kenyir dan keadaan syarat penuh dengan amalan-amalan yang kita buat. Jadi amalan apa? Terserah pada kita masing-masing lah. Kita buat apa semasa duduk atas dunia ni. Kenyir dah kita, syarat dah kita dengan amalan 40 tahun ke, 70 tahun ke, 100 tahun ke di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala kata yauma idzin, akan sampai satu masa, pada masa tu apabila berlaku gempa bumi yang menyebabkan berlakunya kiamat, semua sekali manusia ni yasduru, akan keluar daripada muka bumi, bukan keluar dengan tangan kosong. Memang keluar dengan tangan kosong pada masa tu, tapi syarat dengan timbangan amalan kita masing-masing. Itu tujuan Allah Ta'ala kata yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Akhir sekali ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amalan ni mengikut amalan yang kita buat. Start daripada hak besar sampai ke hak kecil. Hak kecil ni Allah Ta'ala guna kalimah zarah. Zarah ni, asal makna zarah adalah namlah saghirah hamra. Kita tengok semut gata, semut merah, hak paling kecil. Kadang-kadang kalau mata kita dah kabur, kita buat air ke, kita buat apa dia, kita tak tahu ada sebenarnya ada semut gata dalam gula tu, dalam makanan kita, tapi tak nampak. Sebab apa? Sebab kecil sangat. Zarah asalnya semut gata hak kecil, hak merah yang seolah kita tak nampak. Ataupun ulama bahasa Arab kata zarah ni, kalau kita tepuk tangan kita atas kapet ke, atas tanah ke, kemudian debu-debu tu, debu hak melekat di tangan kita, so debu tu dia panggil zarah. Maknanya memang halus sungguh lah. Halus setara tu ada nilai di sisi Allah di akhirat kelak. Kita kadang-kadang, yalah, kalau orang baik pun, maknanya sama ada pembeli ataupun peniaga, kalau lebih seria, kadang-kadang lebih 10 sen, tak apalah, macam tu dah. Orang kopi pun dia jaga juga 10 sen pun, kalau hak dia minta juga. Contohnya atas dunia ni, di akhirat kelak pun sebenarnya apa saja hak kita buat. Sebab itulah Islam ajar kita ni, jangan kita hina benda-benda kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita hina benda-benda ma'ruf, walaupun kita tengok benda ni kecil je. Sekadar kita pergi masjid, contohnya kita nak susung selipar orang mari ke masjid. Sekadar kita nak ambil wuduk di masjid, kita buka air tu sekadar secukup je. Maknanya sebab kita nak jimat. Kalau hadis ni gak, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kita jumpa dengan guru kita, dengan kawan kita, kita beri senyuman je. Walaupun senyuman, tapi sebenarnya dia begitu bernilai tinggi.
di sisi Allah SWT di akhirat kelak. Kalimah kita tanya apa khabar ataupun kita beri salam, benda tu kalau tak tanya pun tak ada masalah. Tapi kalau kita tanya, kita tolong orang buat apa saja, dengan senyuman ke, dengan perkataan ke, kita buat apa saja, hak benda comel walaupun kecil, Allah Ta'ala kata kita akan lihat di akhirat kelak, khairan yarah, syarran yarah. Benda jahat pun kita hanya sebut, itulah orang tu kita lega, orang tu gigi rongok. Kalimah-kalimah walaupun benda biasa, tapi sebenarnya kalau orang tak suka, tetap terpahak, tercatat di kitab kita, dan di akhirat kelak akan ditunjuk. Jadi sekarang ni kalau kita dah 30 tahun dah hidup atas muka bumi, pernah ke tak kita muhasabah diri kita? Banyak mana amalan kebaikan, banyak mana amalan keburukan. Kalau kita dah 50 tahun, kalau kita dah 70 tahun contohnya. Jadi inilah antara kekuatan surah ni, terutamanya ayat terakhir ni, 2 ayat terakhir. Dia panggil jami'ah fadzah. Maknanya ayat yang ringkas, yang padat tapi sudah cukup. Sebagaimana hadis ada sebut, apabila seorang Arabi mari, maknanya dia nak ayat yang ringkas pendek. Jadi Nabi baca ayat ni, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi menyebabkan dia rasa sudah cukup 2 ayat ni untuk menjadi panduan kepada dia. Begitu juga kita sendiri pun kita kena ambil pengajaran lah, sebagaimana hadis tadi, dan ada hadis lain sebut ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hendaklah kamu ada semua rasa takut pada api neraka. Kita ni kena rasa tak sama semua, dan kadang tak sama. Takut-takut silap buat, mati masa tu masuk neraka. Jadi kita kena ejah, kena ikhtiar buat apa saja amalan yang boleh memberatkan timbangan kebaikan kita. Walaupun bisyikki tamrah, walaupun kita nak bagi, nak derma separuh daripada buah tamar, nak oyak walaupun sikit, walaupun sikit. Tapi kita kena latih diri kita. Pergi masjid contohnya, kalau kita orang lelaki ni hari Jumaat, antara lah, tak semesti setiap minggu. Mana ikhtiar, tak ada duit, ada 10 sen contohnya, bubuh 10 sen. Kalau sekarang ni kita kata seria lah, seria sekarang ni seolah tak ada nilai dah. Walaupun zahirnya tak ada nilai, tapi di sisi Allah cukup bernilai. Kalau nisbah pada kita, seria ni cukup bernilai bagi kita, tapi kebanyakan orang, terutamanya orang kaya, seria ni tak ada gapo. Tapi kalau kita rasa bernilai, ataupun kita tidak rasa bernilai sebab mungkin kita ada duit banyak, tapi kita kena ingat nilai dia tinggi di sisi Allah. Apabila kita nak derma, nak bantu lillahi ta'ala, maka cukup bernilai tinggi. Itu maksud dia, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, ataupun walau bikalimatin thayyibah, ataupun ucapan-ucapan yang baik. Noyak pentingnya ucapan. Dan kita pun tahu ada hadis sebut, kadang-kadang orang ni boleh masuk neraka kerana dia tidak jangka amalan yang dia buat tu bagi dia biasa ya. Dia hanya mengeluarkan kata-kata untuk merendahkan orang, untuk menghina orang. Sebab satu dunia dah macam tu. Kalau kita tengok dalam Facebook atau dalam WhatsApp apa semua sekali, orang menyumpah, orang guna kalimah-kalimah yang berat. Dah dunia dah jadi biasa, tak ada apa-apa. Jadi sebenarnya di sisi Allah terlalu bernilai. Kalau sekiranya kalimah tu kalimah yang thayyibah, dan di sisi Allah terlalu berat tanggungannya, walaupun hanya dengan satu kalimah, tapi kalimah tu menyebabkan boleh mendatangkan dosa. Sebab itulah ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-40, Allah Ta'ala sebut, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Walaupun sebesar zarah, tak nampak pun Allah Ta'ala ni maha adil. Tak mungkin, mustahil Allah Ta'ala menzalimi
kita makhluk manusia ni. Itu yang kita kena yakin. Sebab itulah ada tiga istilah, tiga kalimah yang Allah Ta'ala guna. Wala yuzlamuna naqira wala yuzlamuna fatila, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ini ayat-ayat dan kalimah-kalimah yang menggambarkan Allah Ta'ala ni sikit pun. Kalau qitmir tu kita kata gambaran, kalau kita tengok pada butir tamar tu ada selaput dia, walaupun selaput putih tu tidak ada nilai pada kebanyakan manusia, senipis selaput tu pun Allah Ta'ala tidak buat zalim. Di hujung butir tamar tu ada warna putih sikit, hak warna putih sikit tu pun gambaran sebesar tu pun Allah Ta'ala tidak menzalimi kita manusia. Di butir tamar tu ada belahan, belakang belah tu nampak ada lubang cek tu pun Allah Ta'ala tidak menzalimi manusia. Ini nak menunjukkan kepada kita surah ni dan dua ayat terakhir tu utamanya antara surah-surah dan ayat-ayat yang patut kita tadabbur, patut kita hayati. Dan apabila kita baca ayat Quran, dia bukan sekadar untuk kita dapat berkat, bukan sekadar untuk kita dapat pahala. Hak tu memang berkat, insya-Allah kita dapat, pahala kita dapat, tapi asasnya untuk kita cari, untuk kita tambah ilmu. Dengan tambah ilmu, dengan kita faham, untuk kita hayati. Dan Quran ni dia merupakan hidayah. Dia merupakan hidayah. Sebelum Quran ni sedap untuk kita baca, sedap untuk kita dengar, sedap untuk kita tengok khak-khak yang ditulis ayat-ayat Quran. Sebelum hak tu hak mula-mula sekali sebenarnya Quran ni apabila kita berinteraksi dengan dia adalah hidayah. Dia adalah wahyu Allah SWT. Dia adalah panduan kepada kehidupan kita. Dia adalah sumber ilmu. Dan apabila kita baca Quran ni, setiap kali kita baca, kita cuba hayati makna dia dan hayati tuntutan dia dalam kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kita akan mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah SWT. Itulah secara umumnya tafsir tentang surah Az-Zalzalah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.